Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah taklimat nilam di rumah yang akan dilaksanakan pada tahun ni lah. Bermula daripada pelancaran sehinggalah bulan 10. Okey, apa itu nilam? Ini adalah yang telah disebut dalam ucapan perasmian guru besar tadi sebentar tadi, iaitu Nadi Ilmu Amalan Membaca. Dan program ini telah mula diperkenalkan daripada tahun 1999. Kemudian pada 2017 program nilam yang sedia ada ni telah ditambah baik menjadi nilam tambah baik. Akan tetapi pada tahun 2019 beberapa buah sekolah di Malaysia telah dipilih untuk menjadi perintis kepada program nilam nafas baru. Jadi pada tahun lepas telah bermulanya semua sekolah di Malaysia perlu melaksanakan program nilam nafas baharu. Okey, objektif nilam seperti biasa memupuk minat murid membaca di sekolah, melestarikan amalan membaca dan memastikan murid dalam pelaksanaan kempen galakkan membaca ini adalah perlibatan murid adalah secara berterusan dan menjadi panduan kepada sekolah untuk melaksanakan pelbagai aktiviti galakkan membaca sama ada di dalam atau di luar kelas. Baiklah, ini adalah objektif nilam di rumah, iaitu memupuk budaya membaca di kalangan anak-anak dan ahli keluarga, menjadikan anak lebih berfikiran terbuka dan luas, mengisi masa anak-anak dan ahli keluarga dengan aktiviti yang berfaedah, melatih anak-anak untuk merekod setiap bacaan yang mereka lakukan. Okey, aktiviti program nilam fokus kepada kualiti pembacaan, di mana aktiviti membaca diambil kira daripada kuantiti dan kualiti bahan, dan bahan adalah daripada pelbagai bahan yang boleh dibaca. Aktiviti pengayaan selepas pembacaan iaitu aktiviti meningkatkan pengetahuan dan kemahiran selepas pembacaan. Okey, bahan bacaan nilam bukan hanya buku saja, tetapi boleh juga bahan bukan buku. Okey, untuk pengetahuan kita ada menggunakan kod pengelasan Dewey ataupun DDC, di mana kod ini memang diguna pakai daripada peringkat sekolah rendah, sekolah menengah dan juga di perpustakaan awam lah. Okey, dia mengikut sistem daripada sifar itu general knowledge, 100 filosofi, 200 religion, 300 social science, 400 language, 500 science, 600 teknologi, 700 art and recreation, 800 literature, 900 history and geography. Jadi kod pengelasan Dewey ialah sistem pengelasan bahan buku yang digunakan di kebanyakan perpustakaan di Malaysia. Sebenarnya ia bertujuan untuk memudahkan petugas di perpustakaan atau orang yang mencari bahan untuk mengakses bahan tersebut di rak yang betul. Okey. Jadi jika dilihat bahan buku, kita boleh bahagi kepada dua, iaitu sama ada buku fiksyen ataupun buku bukan fiksyen. Okey, apakah buku fiksyen? Ialah merupakan karya sastra yang diterbitkan daripada rekaan atau hayalan seseorang pengarang dan diklasifikasikan mengikut bahasa. Okey, buku yang mempunyai nombor panggilan 800 kebanyakannya adalah buku fiksyen. Okey, manakala buku bukan fiksyen seperti buku rujukan ataupun khas untuk mencari maklumat tentang sesuatu perkara seperti
fakta, peristiwa, berita dan sebagainya, yang terdiri daripada rujukan umum, rujukan am, rujukan khas dan bahan khusus. Dan buku ini buku yang mempunyai nombor panggilan selain daripada 800. Jadi nak ingat senang je, buku fiksyen dia punya dalam sistem pengelasan Dewey bermula dengan 800. Dan selain daripada 800 tu adalah buku bukan fiksyen. Bahan bukan buku pula, iaitu bahan bercetak, bahan bukan cetak, seperti jurnal, majalah, laporan, risalah, brosur, artikel, rencana, peta, cerpen, e-bahan, pembelajaran, kit pembelajaran, bahan bantu belajar, video klip berinformasi, katalog, manual pengguna, buku scrap, buletin dan juga carta, poster dan komik. Itu adalah bahan bercetak. Peranan ibu bapa, komuniti dan PIBG adalah sangat penting bagi melancarkan lagi program yang telah dirancang, iaitu dengan bekerjasama dengan pihak sekolah dan membantu menggerakkan program nilam. Inilah dia peranan ibu bapa atau komuniti, minta menggalakkan murid atau anak mencari maklumat daripada bahan yang mereka baca. Kemudian mereka melakukan aktiviti pengayaan. Aktiviti pengayaan ini adalah seperti bercerita balik kepada rakan atau keluarga tentang satu buku yang mereka baca. Boleh berpantun, boleh bersyair, boleh melukis dan sebagainya lah. Okey, peranan ibu bapa tadi. Okey, ini yang kita nak laksanakan mula pada tahun ini, itu mewujudkan perpustakaan keluarga atau mini library di rumah. Sediakan satu ruangan untuk membaca walaupun hanya satu ruangan yang kecil. Wujudkan suasana membaca di rumah. Suasana pembaca, tentu anak-anak akan teruja dan sedikit sebanyak akan menambah minat mereka untuk membaca. Tidak perlu rak yang besar atau mahal. Cukup sekadar meletakkan buku-buku setempat, sama ada di dalam bakul atau kotak. Ibu dan bapa adalah contoh dan tauladan terbaik untuk anak-anak. Baiklah, ini adalah beberapa contoh perpustakaan keluarga yang telah diwujudkan oleh cikgu-cikgu SKMR. Tujuan cikgu tunjukkan adalah untuk memberi idea lah untuk kamu macam mana nak menyediakan sudut tersebut. Tak semestinya memerlukan ruang yang luas. Seperti contoh rumah keluarga Cikgu Azlinda. Begitu saja, diletakkan buku tersusun dengan cantik. Sambil berdiri pun boleh baca. Dan yang ini pula mini perpustakaan yang telah diwujudkan oleh keluarga Cikgu Zairin. Ada moto pula atas almari. Menarik bukan? Baiklah, ini pula mini library yang telah disediakan oleh keluarga Cikgu Abdul Hadi. Tengok begitu banyak buku ya. Supaya semua ini dapat mencetuskan idea bagi yang ingin memulakan. Bila boleh dilaksanakan? Di luar waktu persekolahan. Selepas PDPR, selepas dah siap, selepas PDP, selepas tutorial, ada ruang masa, gunakan masa itu untuk kamu isi dengan membaca. Okey. Tapi janganlah baca atas tepi kolam ni, takut jatuh pula. Okey, cara perekodan.
Pelaksanaan. Okey, prosedur pelaksanaan baca buku atau bahan bukan buku. Rekod di dalam IQ Nilam. Okey, IQ Nilam ni ialah satu sistem merekod bacaan murid dengan menggunakan talian secara online lah. Sama ada murid boleh menggunakan handphone ataupun boleh juga menggunakan komputer. Jadi selepas ini cikgu akan bagi link untuk kamu aktifkan IQ Nilam. Selepas aktif, untuk aktifkan IQ Nilam hanya perlu menggunakan ID Delima. Alright. Jadi perkara kedua yang cikgu nak kamu jelas ialah selain daripada menyediakan mini library tadi, ialah setiap bulan pembaca terbanyak setiap kelas akan diberikan hadiah. Dan seorang tokoh nilam akan dipilih di kalangan yang paling tinggi mata ganjaran nilam setiap tahun. Okey. Jadi selain kamu membaca dan merekod, cikgu akan dapatkan data untuk melihat siapa yang paling banyak membaca dan setiap bulan mengikut kelas ya. Dan pada bulan 10 cikgu akan cari yang jumlah bacaan terbanyak untuk diberikan tokoh nilam. Okey, kenapa perlu? Okey, skor aspek pelibatan co-curriculum bagi program nilam yang ditambah baik. PAJSK, markah PAJSK ini sangat penting kerana akan diambil kira untuk ke sekolah menengah, terutama yang ingin bersekolah di sekolah yang berasrama penuh. Okey, untuk pengetahuan kamu, program nilam kita akan bagi pada bintang, dan setiap bintang ni ada jumlah buku yang dibaca. Okey, satu bintang, 2 bintang, 3 bintang hingga 5 bintang. Untuk peringkat sekolah, kalau 1 bintang skor dia 3. Kalau 5 bintang dia dapat skor 7. Kalau dia masuk sampai peringkat zon atau daerah atau bahagian, dia dapat skor dia. Ini adalah skor yang diberi secara generate bila cikgu isi markah PAJSK. Okey, kalau dia sampai peringkat negeri nilam, automatik dia ada 9 skor di situ dan seterusnya 10. Okey, jadi harapnya perkara nilam ini bukan perkara yang boleh dipandang remeh, sebab ia bermula daripada sekolah rendah dan seterusnya jumlah buku tersebut akan dibawa sampai ke sekolah menengah. Okey, takkanlah bawa ke sekolah menengah awak punya jumlah buku bacaan hanya ada, katakanlah ada 40 saja, sedangkan kamu bersekolah daripada darjah 1 sampai darjah 6. Itu banyak kan? Okey. Harapan pihak sekolah agar semua ibu bapa memastikan setiap anak tahu tentang ID Delima mereka. Saya kira benda ini tidak menjadi masalah kerana masing-masing pun telah sedia maklum tentang ID Delima yang telah diberikan oleh Cikgu Zabridin sebelum ini. Semua ibu bapa memastikan anak membuat bacaan tambahan di rumah walaupun hanya 1 muka surat. Semua ibu bapa juga memastikan anak-anak merekod bacaan mereka di dalam sistem IQ Nilam sebagai bukti bacaan telah pun dilakukan. Okey, macam mana cara nak key in IQ Nilam? Buka sistem IQ Nilam. Dia akan dapat paparan begini. Dan bila jumpa ini, kena sign in guna ID Delima murid.
ID delima tidak sama untuk setiap murid ya. Okey, murid key in data bacaan mereka hingga lengkap. Bila dapat masuk lah. Biasanya bila kamu dah aktifkan, kamu akan dapat masuk begini. Alright. Okey, selepas siap semua, kena klik butang simpan dan kamu akan melihat paparan beginilah. Maknanya kamu data nilam yang kamu isi itu telah disimpan. Okey, dengan membaca kita memasukkan dunia ke dalam fikiran kita. Alright. Dan bacalah kerana buku adalah jendela segala rasa. Baik, segala masalah boleh berhubung terus dengan saya. Jadi selepas ini bolehlah kamu semua dengan minta bantuan daripada ibu, bapa atau kakak abang yang boleh mengaktifkan ID, mengaktifkan IQ nilam kamu. Dan jika ada sebarang masalah, boleh berhubung dengan cikgu. Dan cikgu juga akan sertakan sekali link untuk mengaktifkan IQ nilam menggunakan ID delima, serta cara sama ada nak memasukkan maklumat melalui komputer ataupun handphone. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.